Skincan, sebuah pekan kecil di daerah Sabak Bernam, Selangor. Ia terkenal dengan lataran sawah padi yang terbentang luas. Tidak hairanlah ia turut digelar Jelapang Padi Selangor. Sawah yang menghijau bukan hanya mendatangkan rezeki buat sang petani, tetapi juga kepada insan seperti Muhammad Izwan Syarani dan abangnya Muhammad Hafiz Syarani. Mereka antara masyarakat tempatan yang arif tentang keberadaan belut di sekitar sawah padi ini. Belut sawah gemar dengan persekitaran sebegini di mana air tawarnya cetek dan bersih. Ia juga haiwan hermafrodit, lahir sebagai spesies betina dan bersarang di lubang untuk meletakkan telurnya pada buih air cetek. Dalam peningkatan usia dan ketika kekurangan belut jantan, ia kemudiannya bertukar jantina. Jumlahnya yang banyak di sawah padi Skincan memberi ruang Izwan dan Hafiz meraihnya untuk diniagakan. Antara mereka yang memerlukan bekalan belut yang berterusan ialah pasangan Azurina Kecak dan suami Nasiruddin Ngadi. Mereka antara peniaga juadah berasaskan belut di Pekan Skincan. Pasangan yang berumah tangga 19 tahun lalu ini mula berniaga menu ikan air tawar tersebut pada tahun 2007. Stok mereka datang dari sumber tempatan. Kalau selain daripada kita cari pembekal, kita kena juga sentiasa cari pemancing. Direct dengan pancing. Kalau macam orang mancing sendiri, kadang tu dia tak ada tempat nak jual. Kadang tu mungkin communicate dengan pembekal mungkin lain. Jadi dia akan direct dengan kita. Dia ada dua lah. Sebenarnya tiga. Yang daripada pembekal terus, daripada pemancing yang memang kita dah bertahun-tahun kita kenal, ataupun yang part time punya. Budak-budak sekolah pun sekarang ni diorang tahu dah. Tapi belut yang macam mana itu kita pun kena tengok kualiti jugalah. Rezeki yang ada dikongsi bersama. Namun itu tidak bermakna Azurina dan suami mengambil bekalan sewenang-wenangnya tanpa mempedulikan kualiti stok diambil. Dia kalau macam yang ni dalam satu tong ni anggaran berapa kilo dah ni? Ini aku rasa dia dah kot dah 12-15 kilo dia dah jadi kalau macam kita nak, kalau mana sekali ambil, mana boleh supply lah terus. Boleh kan? Kita deal lah. Cuma nak kalau boleh lah yang besar, kita tak nak lah buat asing saiz lah. Bila akan nak? Seadanya, tak kisah hari-hari pun tak. Kalau ada saya hantar lah. Dia terus. Kira lah berapa. Kalau macam pembekal, kita dah tahu dah hasil memang tertip-top lah. Dia orang mancing yang memang dia orang jaga. Sebab dia tahu kalau untuk belut ni, sensitif ni dia tak boleh luka. Kalau yang pemancing pun tahu, untuk jual belut dia memang kena jagalah. Dalam tempoh dia akan kumpul dalam sehari 2 hari. Kalau pemancing yang part time ni, budak-budak selalunya yang luka ataupun yang jenis kecil, kat situ kena tengok. Azurina dan Nasiruddin mula berniaga dengan hanya berbekalkan sekilogram belut. Melihat peningkatan permintaan, mereka kemudiannya mula mempelbagaikan menu hidangan berasaskan ikan air tawar itu. Hari ini, ada kalanya mereka memerlukan sehingga 10 kilogram belut bagi memenuhi permintaan. Okay. 8 kilo 8 eh? 8.8. 8.8. Jadi semuanya 11 kilo 500. 11 kilo 500. Okey. Boleh buat Okey, jom pergi. Jangan lupa 2 hari lagi saya datang. Dekat. Pasar Awam Skincan, pasar tumpuan penduduk sekitar. Di sini mereka mendapatkan bekalan bahan mentah untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Nur Anis Sahlan antara penduduk Skincan yang sering membeli belah di pasar awam ini. Berusia 34 tahun,
Anis seorang usahawan yang menjual hidangan pagi dan tengah hari di Sungai Leman, Skincan. Penjagaan kualiti makanan di hidang membawanya ke pasar ini setiap pagi untuk mendapatkan bekalan barangan segar. Anis sebelum ini bekerja sebagai juruwang di sebuah kedai serbaneka. Keadaan hidup memaksanya pulang ke kampung halaman dan membuka perniagaan sendiri. Family kita orang ni memang semua abang saya, abang-abang saya, ada beberapa orang memang buat bisnes makanan. Jadi terinspirasi juga kot dengan diorang. Dengan arwah kakak saya pun memang dia meniaga makanan. Memang diorang banyak bisnes catering. Mengikuti jejak langkah keluarganya berhijrah ke alam perniagaan bukan sesuatu yang mudah bagi Anis. Apatah lagi ketika itu dia juga diamanahkan menjaga arwah bapanya yang sedang sakit. Namun begitu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Anis tekad untuk mengharungi ranjau berduri dan melakukan sehabis baik untuk membahagi masa di antara perusahaan kecilnya dan keluarga di rumah. Hidangan istimewa yang menjadi pelaris perniagaan milik Anis ialah ayam pasu, juadah ayam yang dibakar di dalam pasu tembikar. Hidangan ini disediakan Anis sejak lebih 3 tahun lalu. Ia sebagai wadah bagi meningkatkan jumlah pengunjung restorannya. Sebelum keberadaan menu ini, perniagaan Anis tidak sekencang sekarang. Dalam setahun tu, meniaga tu memang perik. Saya ingat meniaga tu macam seronok je kan. Tapi dalam setahun tu lah rasa macam memang tak boleh kan. Memang tak boleh. Saya dah cuba macam-macam tapi dia macam ni. Mungkin saya punya makanan yang tak menarik masa tu. Sejurus memperkenalkan menu ayam pasu, secara perlahan-lahan perniagaannya bertambah baik. Hari ini, pendapatan kasarnya dianggarkan pada paras sekitar RM10,000 sebulan. Pusingan modal perniagaan Anis turut dibantu dengan penglibatannya sebagai peserta program di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Peserta program ini digelar Sahabat Usahawan AIM. Anis pada awalnya tidak mengetahui kewujudan program ini sehinggalah dihampiri seseorang yang rapat dengannya. Daripada kawan Anis. Dia pun sahabat AIM. Masa tu dia ajak Anis lah. Dia kata Anis ada bisnes. So Amanah Ikhtiar ni dia tak macam, dia mudah lah, mudah cepat. Dia tak complicated sangat kan. Lepas tu cuma dia kata luangkan masa setiap hari Isnin pergi mesyuarat. Lepas tu mula macam ada ke masa tu kan. Tapi saya berfikir jugalah. Tapi dia kata datang dulu. Okay, bila saya datang, okay, saya bolehlah follow tu. Sebab dia punya meeting pun tak lama.